Serikat. Baca dulu ya. Bab 8 kita dah habis kan? Dengar suara Kak Syida. Kenapa laptop akak problem Lah. Tahu. Oh. 4 tahun dah, masuk 4 tahun dah. Oh, yelah. Auzubillah. Cuma dah overwork lah tu. Auzubillah minasyaitonirrajim. Ya. Kemudian pula cari barang hilang tak jumpa. Dia nak masuk. Tak jumpa. Kita kat bawah. Dia tak. Kecil projek tadi. Ada barang. Masih ada barang. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allah ta'alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma faqih fid-din wa musta'an. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat-sahabat semua. InsyaAllah malam ni kita Alhamdulillah masih diberi kesempatan Allah SWT untuk berada di taman syurga, dan kita akan sambung pada bab yang seterusnya, iaitu pada bab ke-9, berbagai sunnah yang berkaitan dengan haji dan umrah. Ustaz dah sedia ke Ustaz? Ya, insyaAllah. Sekejap Kepala. Okey. Bini kerja malam ni, anak-anak duk membanting tulang ni. Sekejap. Boleh buka tak Ustaz? WhatsApp web Ustaz? Boleh. Boleh dah? Okey. Okey. Share screen. Nampak ke? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, atau kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'd. InsyaAllah hari ini kita sambung bacaan dan perbincangan masih lagi berdasarkan buku yang bertajuk 100 Sunnah yang dilupakan ataupun yang ditinggalkan oleh seorang pengarang sarjana wanita, ya. Dan Alhamdulillah, sebagaimana yang dimaklumkan, ternyata banyaklah yang telah kita lalu dalam buku ini. Sebahagian besarnya insya-Allah saya yakin dah kita amalkan.
Cuma tak tahu dia punya besarnya sunnah itu. Ada sebahagian yang memang kita belum tahulah. Ya. Sebagai contoh, saya sendiri pun, saya akuilah ada beberapa yang bila kita baca, kita maklum, tak pernah belajar dan tak pernah jumpa dalam bacaan sebelum ini ataupun pengajian sebelum ini. Ya. Mungkin tuan-tuan, ibu-ibu sekalian dah jumpa tempat lain, tu biasalah. Sebagai contoh yang lepas, solat sunat musafir. Ya. Solat sunat kembali daripada musafir. Sampai-sampai solat sunat 2 rakaat dulu di masjid surau lah. Berhenti, kemudian baru balik ke rumah. Tu saya ingat jaranglah kita buat ya. Tapi semacam saya dah maklumkan sebelum ini, bila mana kita tahu menjadi satu tanggungjawab lah ilmu itu untuk kita cuba praktiskan sekali lah seumur hidup, walaupun tidak banyak kali, sebab ia akan menjadi taklif atas kita. Allah Ta'ala bertanya, amal ke tidak ilmu tersebut. Baik, seterusnya kita mengambil pula perbincangan tentang pelbagai sunnah yang berkaitan haji dan umrah. Ini tak bestnya sebab jadi sekadar boleh cerita je lah berdasarkan teks. Dia sangat berbeza jika contohnya Syekhuna Fadilatul Syekh Datuk Dr. Abdul Basit Abdul Rahman Hafizahullah cerita haji pun dia tiap tahun. Tak haji lah, dia tiap tahun. Kota orang lain dia ambil ke? Kita kena tahu dia pembimbing, memang dijemput khas. Kalau tidak oleh tabung haji pun, sebagai penasihat tabung haji, memang ada syarikat-syarikat swasta ambil dia untuk sebagai pembimbing. Dia tak ambil kota orang lain, dia yang diperlukan. Tu kena faham tu. Kadang-kadang kita tahu, ustaz ni ceramah kata Rasulullah pergi haji sekali je. Dia tu nak tahu pergi haji. Dan lagi haji tiada tahu. Umrah tu sebulan 2 kali. Awal bulan, akhir bulan. Dah memang kerja dia. Memanglah dah kerja dia, mutawif. Nah, kita pun kalau nak jadi macam tu, jadi mutawif jugalah. Dan saya pun memanglah ada orang offer. Marilah ustaz jadi mutawif. Tak apa, bahagian tazkirah je. Tak payah kata. Dia tak akan jadi tazkirah saja, macam-macam nanti. Maksudnya kena bersedia sungguh lah. Dari segi fizikal, mental apa semua. Dan sewajarnya saya sendiri tu kena pergi dulu umrah dengan cara yang betul, mempraktiskan dulu, barulah sesuai untuk jadi mutawif ke, jadi pengiring ke, tak tahulah ke depan. Nah, keadaan sekarang memang saya tolak lah. Tidaklah ramai yang ajak, ada lah. Hatta Dr. Basit sendiri pun offer, kalau yang tak nak buat lah. Nanti anak tolong. Dia kata, tak boleh. Selagi kita tak pergi sendiri dulu. Adalah tu rezeki, insyaAllah. Cari masa je, stabil-stabil sikit kerjaya ni. Minggu lepas 2 seminar melibatkan menteri. Yang melibatkan menteri tu saya kena urus A sampai Z. 3 bulan dah pening. Dia selesai tu relax. Tiba-tiba ada satu lagi tu. Bulan depan, bulan 12 dengan UKM. Sudah ada pula. Tu dia punya asam garam lah. Tak apa. Kita dah pilih kerja ni, kita kena hadap lah. Baik, masuk kepada perbincangan kita ini, iaitu haji dan umrah. Saya tak boleh bagi lebih-lebih lah contoh ke tajuk ke pengalaman ke, tak boleh. Kena beradab sesuai lah. Sebab dia tak ada pengalaman. Baik, menggemakan takbir pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ini kita dengan bulan Zulhijjah. Allah berfirman, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru smallahi fi ayyami ma'lumat. Supaya mereka menyaksikan berbagai perkara yang mendatangkan faedah kepada mereka serta memperingati dan menyebut nama Allah pada hari-hari tertentu. Surah Al-Hajj ayat 28. Ibn Abbas radhiyallahu anhu menyatakan bahawa yang dimaksudkan hari-hari tertentu adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Baik, 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Dalam kitab yang bertajuk oleh Ibn Rajab Al-Hambali,
apa tajuk kitab dia tu? Terjemahan oleh surah diterjemahkan oleh ni tentang fadilat amalan-amalan berdasarkan bulan. Allah tak ingat Sekejap Laga Biru Ibnu Rajab Hambali. Ni. Ni. Apa? Oh, tak nampak. Lataiful Ma'arif. Lataiful Ma'arif. Kitab ini adalah kitab yang menghimpunkan amalan-amalan sunnah ataupun sunnah hukumnya berdasarkan bulan-bulan. Bulan Zulhijjah apa, bulan Muharram apa dan seumpamanya. Dan kebetulan, bukan kebetulan Ibnu Rajab Al-Hambali ni pula seorang muhaddis mazhab Hambali, maka susunan beliau itu sangat mantap lah dari sudut kita katakan kesahihan dan seumpamanya. Jadi itu antara buku yang boleh jadi rujukan dan pengajian juga bagus. Saya ingat ada kot pengajian untuk yang memang nak kejar, nak cari amalan-amalan sunat berdasarkan bulan-bulan Islam. Contohnya bulan sekarang bulan apa ni? Sekarang bulan apa? November. Bulan Islam bulan apa ni? Kita tak lama dalam Ramadan ni. Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah, Syawal, Jamadil Zulkaidah, awal. Jamadil awal, Jamadil akhir, Jamadil ukhra, Jamadil awal, Jamadil akhir. Apa ni? Rajab, Sya'ban, Ramadan. Rajab, Sya'ban, Ramadan. 3. 4 lagi. Jamadil awal, Jamadil akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Baik. Kira-kira dalam bulan berapa? 3 ya. Kita akan Ramadan Bulan 3 Masihi. Kan? Kena buat lagu. Nyari-nyari dah sana tu. Zulhijjah, Jamadil akhir, Jamadil awal, Jamadil akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Dan seumpamanya. Baik. Jadi 10 akhir Ramadan, 10 awal Zulhijjah ini memang ada fadilah yang khusus, yang luar biasa. Bahkan disebutkan ada antara amal di dalamnya adalah lebih daripada orang yang keluar berjihad di jalan Allah. Dan sahabat tanya, lebih daripada orang berjihad di jalan Allah, siapa yang buat amal soleh dalam 10 awal ni? Dan tidak ada khusus. Yang jadi isu sikit kita bincang tempoh hari bila ada setengah pihak kata, oh bagus puasa 10 awal Zulhijjah. Sunnah, memang betul sunnah. Segala amal soleh lah, segala kebaikan yang dibuat. Segala kebaikan, amal soleh akan mendapat gandaan pahala yang luar biasa. Baca Quran ke, sedekah ke, tak kira apa saja. Bila umum gitu, janganlah kita khususkan. Nak puasa tak ada masalah. Nak baca Quran, khatam tak ada masalah. Gitu. Imam Bukhari meriwayatkan secara mu'allaq. Mu'allaq tergantung daripada Ibni Abbas dengan bentuk jazam, iaitu kalimat atif. Jazam ni yang putus lah, yang pasti. Ibnu Katsir berkata riwayat yang sama juga datang daripada Abu Musa al-Asy'ari, Mujahid, Qatadah, Atha' bin Abi Rabah, Sa'id bin Jubair, Hasan al-Basri, Dahaq, Atha' al-Khurasani, Ibrahim an-Nakhai. Ini merupakan mazhab Imam Syafi'i dan popular daripada Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhum. Tentang keutamaan 10 hari pertama bulan Zulhijjah, Al-Bukhari meriwayatkan daripada Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda, lal jihadu fi sabilillahi, faqala Rasulullah SAW, walal jihadu fi sabilillah, illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi, falam yarji' min dhalika bi syai'in. Ini bahagian kedua hadis yang saya bacakan tadi. Di awal hadis mafhumnya lebih kurang. Rasulullah mengatakan berbuat baik pada bulan Zulhijjah ni besar pahala lah. Jadi para sahabat bertanya, walal jihadu fi sabilillah, bahkan tidak boleh tidak lebih hebat jihad di jalan Allah? Rasulullah kata ya, walal jihadu fi sabilillah, bahkan jihad fi sabilillah tidaklah boleh lawan pahala buat amal soleh 10 awal Zulhijjah, melainkan illa jika seseorang itu keluar, dia sendiri keluar, yakni jihad tu,
dan dengan hartanya, dan falam yarji', dan dia tidak lagi kembali, yakni mati syahid, zalika bisyai', itu lebih hebatlah. Kalau dia tu keluar, bahkan harta pun dia guna juga, dan dia keluar berjihad di jalan Allah dan tidak lagi kembali, itu lebih mulia, lebih tinggilah. Tapi tidaklah mengurangkan kehebatan 10 awal Zulhijjah. Maka ada orang dulu-dulu dia pun puasa 10 hari. Tak ada masalah. Asalkan jangan pada hari haram tu lah. Kepada hari haram 11, 12, 13 pun dia puasa juga, tak boleh lah. Apa lagi? Ada orang dia nak khatam Quran dalam tu, sila lah. Ada orang setiap hari dia nak buat jamuan, dia nak jamu orang sebanyak mungkin, jiran dia, orang surau masjid dia. Buatlah. Tak ada masalah. Kita katakan jangan khususkan, sebab hadis Rasulullah umum. Janganlah khususkan dengan dengan amalan-amalan sekian. Patut nisbah pada Rasulullah apa? Rasulullah suruh ni puasa bulan Ramadan. Tak, Rasulullah tak suruh puasa, Rasulullah suruh amal soleh, segala amal soleh. Jadi kena betulkan niat lah, itu saja. Kena betulkan kefahaman tu. Dah. Baik, terusnya lagi ni riwayat Tirmizi. Ni sebenarnya ada riwayat Bukhari, tapi dia datangkan riwayat Tirmizi. Imam Tirmizi berkata dalam bab tersebut terdapat riwayat daripada Ibnu Umar, Abu Hurairah, Abdullah bin Amru bin Al-As dan Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Hadis Ibnu Umar diriwayatkan oleh Ahmad, nombor 5446, ada sedikit tambahan. Maka perbanyakkanlah ucapan tahlil, takbir dan tahmid. Minimum perbanyakkan zikir, iaitu tahlil, takbir dan tahmid. Bukan majlis tahlil, bukan majlis takbir, bukan majlis tahmid. Jadi zikir harian lah maksudnya begitu. Hadis ini merupakan hadis hasan sahih. Baik. Imam Bukhari mengatakan dalam kitab Al-Aidain, apa dia? Aid. Aidil Fitri dan Aidil Adha lah, Aidain. 2 hari raya. Dalam bab keutamaan amal pada hari-hari tasyrik, bukan tasyrik, tasyri' ain. Ibnu Umar dan Abu Hurairah pernah keluar menuju ke pasar pada 10 awal bulan Zulhijjah sambil menggemakan takbir. Orang ramai turut bertakbir mengikut takbir mereka berdua. Baik. Jadi kita nak buat gini ke? Mungkin kita tak biasa. Dan kalau buat nanti peliklah pula. Wallahu alam. Minimum kita tahu bahawa 10 awal Zulhijjah sambil-sambil bawa kereta, bawa motor pergi kerja, ataupun sedang siram pokok bunga, sedang masak, maka mulut kita perbanyakkanlah tahlil, tahmid, takbir tadi. Ataupun bacalah Quran, ulanglah surah-surah yang kita ingat. Begitulah. Macam bulan Ramadan lah. Saya lebih suka menisbahkan 10 awal Zulhijrah ni, kita kena bawa vibe bulan Ramadan. Dia punya bahasa orang sekarang kan, vibe. Dia punya aroma, dia punya perasaan tu macam kita dalam Ramadan, 10 awal Zulhijjah ni. Sepatutnya begitu. Wallahu a'lam di situ. Baik. Seterusnya sunnah mengirim haiwan sembelihan. Ini masih lagi dalam konteks hari raya korban tadilah, Aidil Adha. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhdi minal Madinah fa aftilu qalaida hadihi thumma la yajtanibu syai'an mimma yajtanibuhu al-muhrim. Rasulullah SAW membawa haiwan sembelihan dari Madinah. Lalu aku mengikut haiwan tersebut dengan tali. Kemudian baginda tidak menjauhi suatu amalan yang perlu dijauhi oleh orang yang berihram. Kemudian baginda tidak menjauhi satu amalan yang perlu dijauhi oleh orang yang berihram. Apa maksud dia ni? Bukhari, Muslim. Menurut Imam Nawawi rahimahullah, hadis di atas adalah dalil dibolehkan membawa haiwan sembelihan ke tanah haram. Satu.
Orang yang tidak dapat berangkat, kan tanah haram, banyak benda yang haram kita tak boleh buat. Tetapi dalam konteks ni, berdasarkan hadis ni bermaksud boleh bawa binatang sembelihan. Orang yang tak bayar dam pun, bayar dam orang buat haji dengan apa? Antaranya, siapa orang haji buat pergi haji ni? Bayar dam, antaranya, Sembelih hadiu. dah. Betul lah. Bayar dam, bayar denda. Ada perkara-perkara yang kita tertinggal kalau ke mana ya. Ya, dam tu darah kan, Ustaz? Iyalah. Benarnya. Okey, mana ni? Orang yang tidak dapat berangkat ke sana dianjurkan untuk membawa haiwan itu bersama lainnya. Haiwan itu hendaklah diikat dan ditanda sebagaimana terdapat dalam riwayat lain. Dalam perkara ini terdapat perbezaan pendapat di kalangan ulama, sedangkan mazhab kami dan mazhab jumhur majoriti membolehkan mengikat dan menanda haiwan sembelihan hanya untuk unta dan lembu. Sedangkan kibas ni LIS ghanam. Tapi kibas ni khususlah, dia ada biri-biri yang macam siapa pernah pergi. Cukup diikat saja. Hadis di atas juga membolehkan mengikat tali di leher haiwan sembelihan. Sesiapa yang mengirim haiwan sembelihannya tidak dalam keadaan ihram, tidak diharamkan baginya sesuatu yang diharamkan atas orang-orang yang berihram. Ya. Syarah Muslim dan Fathul Bari. Ini kena penjelasan. Saya nak ulah. Baik. Syekh Ibn Uthaymin dalam kitab Syarhul Mumti' menjelaskan bahawa sunat menyumbangkan binatang sembelihan kerana ia ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada hadis di atas ada permasalahan yang perlu diterjemahkan. Hadiyu. Kuda petunjuk. Iaitu sesuatu yang dihadiahkan oleh jemaah haji bukan daripada kibas. Maksud datang ke Baitul Haram adalah untuk melampangkan dan berbuat baik kepada tetangga dan orang-orang yang sedang berkunjung di sana dari kalangan orang fakir dan miskin. Ini adalah sebaik-baik pendekatan diri kepada Allah. Sebab tu ada orang buat apa? Sukarela bagi minum kepada jemaah-jemaah. Dia ambil air zam-zam, dia bagi minum. Dia nak khidmat lah saja, nak buat pahala lebih tu. Dia bagi minum. Nak bagi duit lama sangat minta kiri kanan. Jadi dia bagi, baik dia beli air, dia bagi air secawan seorang. Bila Ramadan, apa dia buat? Beli tamar. Orang duduk berjalan tu bagi tangan. Orang Arab lah biasa buat Orang kita buat apa? Orang kita tukang terima. Tak apalah, dapat pahala masing-masing lah. Al-qala'id, jamak daripada kiladah. Iaitu sesuatu yang dikalungkan di leher binatang untuk ikat dia lah. Tapi tidak boleh siapa mencekik dan menyeksa. Haram di situ ya. Mesti ikatan itu diperbuat daripada longgar, sekadar dia tidak terlepas, tapi tidaklah menyeksa dia juga. Mereka membuat kalung tersebut daripada tanah liat, bahan sandal, tali rapiah dan sejenisnya supaya diketahui bahawa binatang itu binatang sembelihan dan perlu dimuliakan. Mereka melakukan bukanlah dengan niat untuk berjimat, bagaimana sangkaan orang-orang bodoh. Al-Ish'ar, menghilangkan rambut pada salah satu bonggol unta atau lembu lalu merobeknya sehingga darahnya mengalir untuk tujuan di atas. Lihat Syarah Al-Mumti'. Ibn Hibban juga menulis tentang masalah ini dalam sahihnya. Tak nak ulah sangat minta maaf. Bab-bab ni memang kena tanya ustaz yang pertama, memang biasa pergi haji umrah dan mereka memang bergeluman dengan hukum hakam berkaitan dengan haji dan umrah. Itu lebih baiklah ya. Tapi paling tidak kita tahu ada dua isu di sini. Tanggal 10 awal Zulhijjah dan seingat saya biasanya lah bila datang 10 awal Zulhijjah ni ustaz-ustaz kita khususnya yang memang mengajar sunnah ni akan memperingatkan fadilat 10 awal Zulhijjah. Fadilatnya, maka perbanyakkan amal soleh dan seumpama.
Ada yang kedua berkaitan dengan amalan di tanah haram, mengirim haiwan sembelihan untuk disembelih dan dibahagikan kepada mereka yang sedang melakukan ibadah haji ke dan seumpamanya. Itu satu hal jugalah. Satu hal yang bagus juga tu. Baik, kemudiannya kita pergi kepada seterusnya. Disunnahkan membawa binatang hadiyu ketika melakukan umrah. Dalam masalah ini terdapat dalil daripada perbuatan Rasulullah SAW semasa perjanjian Hudaybiyah. Hudaybiyah berapa kali? Dia punya apa nama perjanjian? Perjanjian pula. Perjanjian lah. Perjanjian di bawah pokok, perjanjian apa? Hudaybiyah lah Ustaz. Hudaybiyah. Sekali je Hudaybiyah. kan? Sekali. Sekali ke dua kali? Yang dua kali yang mana? Aqabah kan? Aqabah. First. Ini bidang kepakaran Ustaz Khubaib. Daripada Abdullah bin Umar, dia berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja mu'tamiran fahala kuffaru Quraisy bainahu wa bainal bait fanahara hadiyahu wa halaqa ra'sahu bil Hudaybiyyah. Rasulullah SAW pernah keluar melaksanakan umrah. Orang-orang kafir Quraisy menahan baginda daripada masuki Baitullah. Maka baginda menyembelih binatang korban dan mencukur rambut di Hudaybiyah. Ini peristiwa pada musim gencatan senjata ya. Kena cek balik Kena ada satu musim mereka gencat senjata, mereka gile-gile orang ni dulu macam mana tu. Pendetilan saya tak berapa ingat lah pendetilan tu. Ustaz Hubai memang kepala dia lah semua dia. Ketika itulah akhirnya orang kafir Quraisy melanggar perjanjian tersebut. Dan berlakulah apa yang berlaku. Rasulullah sedih lah tak dapat melakukan umrah pada tahun tersebut. Sehingga turunlah ayat Quran mengatakan memujuklah Rasulullah sabar. Tak lama dah. Tak lama kemudian turunlah ayat iza ja'a nasrullahi wal fath. Tentang bukaan kota Mekah. Boleh baca sebab nuzul surah tersebut untuk tengok konteks sirah di sebalik apa nama ini. Dan saya ingat buku Ustaz Sya'ari yang dia susun berdasarkan sirah ya. Sirajam Munirah ke? Sirajam Betul, Munirah tu mungkin ada lah. Saya tak pernah ada buku tu. Tak ada lagi, tak beli lagi. Rupanya ada lagi. Sebab banyak sangat buku Ustaz Sya'ari ni sampai tak terbeli Ada benda yang kita tak teringat. Kita dah beli dah seumpamanya. Luar biasa lah tuan guru kita tu. Baik, selesai di situ. Daripada Marwan bin Miswar bin Makramah, mereka bercerita. Kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam 'amal Hudaybiyyah fi bid'a 'asharata mi'atan min ashabih falamma kana bidhil Hulaifah فقلد الهدي وأشعر وأحرم منها. Nabi SAW berangkat pada tahun perjanjian Hudaybiyah bersama lebih daripada 110 sahabat. Tak kala Sayyidul Zulhulaifah, baginda mengalungkan binatang korban, menghilangkan rambut pada bonggolannya sehingga darahnya mengalir dan memulakan ihram dari miqat ini. Ini ada perbincangan hukum nanti tentang mula miqat di mana apa semua itu ginilah. Dan jadi perbincangan juga di kalangan orang haji sebab kita datang orang Melayu ni datang masuk pintu mana arah mana nak start pakai apa baju ihram tu di mana dah seumpama nak niat atau mula mana sebab niat haji umrah kena lafaz kena dibaca walaupun kita khilaf dari sudut solat usalli baca ke tidak tapi dalam bab haji memang perlu dilafazkan dan seumpamanya. Allamah Ibn Qayyim menceritakan peristiwa Hudaybiyah secara lengkap dalam ungkapan yang sangat indah Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad. Beliau beberapa kali menulis beberapa faedah dari segi ilmu fiqh. Di antaranya disunnahkan membawa binatang korban semasa melakukan umrah ifrad. Sebagaimana disunnahkan dalam qiran. Ini istilah-istilah dia. Dalam qiran.
Ya. Akan tetapi sebagian ulama menyebutkan bahawa Nabi SAW membawa binatang korban di Hudaibiyah kerana pada masa itu baginda sedang dalam haji kiran atau tamattuk. Istilah ni Samahah, mantan mufti dan menteri ada buku khas berkaitan haji yang dia terjemah dan tim dia lah terjemah dan syarah berdasarkan kitab Imam Nawawi. Haji Umrah Zulkifli Al-Bakari. Tahu deh. Ni lengkap ni. Al-Idah fi Manasikil Hajj wal Umrah. Aduh. Terjemahan dan syarah oleh Dr. Imam Al-Bakri. Ini berdasarkan karya Imam Nawawi Asy-Syafi'i. Siapa nak jadi mutawif, maka boleh kata wajib lah kena ada kitab ni dah khatamkan ia begitu. Tapi sebenarnya secara bab dah ada dah. Contohnya dalam Fiqhul Manhaji ala mazhab Syafi'i dah ada dah. Dalam kitab-kitab fiqh biasa dah ada lah rukun-rukun ataupun perbahasan fardu ain yang umum tentang kewajipan apa nama. Cuma yang ni detail lagi lah tentang hal sembelihan apa semua tadi. Baik. Okey. Sementara Abul Farash Al-Maqdisi dalam kitab Asy-Syarhul Kabir menyebutkan bahawa orang yang melaksanakan umrah bukan tamattu dibolehkan melakukan tahallul. Tahallul apa dia? Cukur. Cukur ataupun gunting sikit lah. Ada setengah orang Arab dia kira nak cukur belakang kepala. Mari orang Malaysia cukur 2-3 urat rambut. Marahlah orang Arab tu. Dia kata kena cukur semua. Ada dah mazhab kami sikit pun dah okey dah. Sama ada pada bulan-bulan haji maupun selainnya. Sama ada membawa binatang hadiu, binatang korban ataupun tidak. Binatang sembelihan ya. Alasan Nabi SAW melakukan umrah sebanyak 3 kali tidak termasuk umrah semasa haji. Di antara umrah tersebut baginda melakukannya di bulan Zulqa'dah. Baginda bertahallul apabila membawa hadiu, baginda menyembelih di Marwah dan dibolehkan menyembelih di mana saja asalkan di daerah tanah haram. Jadi memang ada tempat sembelih lah kan. Siapa pernah pergi tu memang ada tempat sembelih yang besar lah katanya. Pergi masuk situ bayar saja, dah boleh apa semua. Walaupun dalam masa ihram tersebut tak boleh membunuh binatang-binatang yang selainnya merosakkan tanaman-tanaman sesuka hati tak boleh. Tapi sebab sembelihan ini khusus. Ini bukan bunuh suka-suka, tapi untuk ibadah jugalah. Untuk dimakan, untuk sedekahkan dan seumpamanya. Maka ia disunnahkan di situ. Baik. Seterusnya sunnah berdiri memanjatkan doa semasa melontar jamrah pertama dan kedua. Batu di tempat tu lah. Duduk berdiri situ, kita kepala kena batu besar orang duduk lapar di belakang. Dia kena memang berhati-hati dan sekarang ni pun tempat tu dah moden bertingkat-tingkat katanya. Kan? Dah batu tu pun dia proses balik, ambil, buat naik balik. Sebab kalau dia dah habis batu situ tu, dia dah ambil. Menurut Al-Allamah Ibn Uthaymin rahimahullah, apabila seseorang tidak boleh berdiri lama di antara jamrah, memang tak boleh lama lah bersosak-sosak di situ. Kan? Ibu-ibu ni biasanya tak boleh masuk rapat lah. Lempar dari jauh belakang. Lempar dari jauh belakang, dia pun tangan tak kuat, lempar atas kepala orang kat depan tu. Macam mana? A'udzubillah minasyaitonirrajim. Iblis mana kena tak tahu. Ia sekadar untuk menghidupkan sunnah yang telah ditinggalkan oleh kebanyakan orang, entah kerana tidak tahu atau memang meremehkan sunnah ini. Saya lebih kata tak tahulah. Itu
Berdiri memanjangkan doa semasa melontarkan jamrah, lama sikit. Tapi qadar lama tu qadar apa? Kita tengok kalau ada disebutkan dalam ni. Jadi sudah sepatutnya seorang itu tidak meninggalkan perbuatan berdiri ini supaya sunnah tersebut tidak hilang. Sunnah ini perlu dijaga dengan baik supaya tidak dihilangkan kerana amalan ini sangat dianjurkan. Maksudnya haji wal umrah. Dan ada yang saya pernah tengok rakaman video ataupun ni, dia berkursi roda, orang tua lah, sakit. Tapi saat nak lempar jamrah ni, dia bangkit daripada kursi dia tu. Maksudnya dia boleh bangkit lagi, letih orang tua macam mana. Maksudnya dia faham kata masa melontar tu mesti berdiri. Dan berdoa ketika keadaan berdiri. Tidaklah dia lontar masa duduk. Maksudnya dia nak ambil lagi pahala sunnah melontar sambil berdiri tu. Di antara dalil yang menerangkan sunnah ini adalah riwayat daripada Imam Al-Bukhari daripada perut lembah dan tidak berdiam diri di sana. Setelah itu baginda beredar pergi. Ibnu Hajar berkata dalam Fathul Bari, hadis ini turut menyebut bahawa setelah melempar jamrah, baginda menghadap kiblat dan melamakan berdiri. Satu harakat, 6 harakat maksudnya. Seminit, 2 minit, ada pun 1 jam, mustahil. Saya tak sampai 1 jam gitulah. Dan adakah sesuai dalam keadaan manusia yang sangat ramai ketika haji dan umrah, yang pastinya agak-agak kadang-kadang tu kita pun risaulah tengok. Jadi sekarang ni dibuat tingkat-tingkat tu. Jadi orang yang berumur dan juga agak ada apa uzur, maka dibenarkan ataupun dinaik atas macam apa dia? Macam tawaf lah ya. Kalau yang memang dah tak boleh nak berjalan, sakit apa semua, wheelchair tu, dia duduk di ke atas tu, pusing lah situ. Sikit lagi dia buat train lah pula, senang. Naik train je. Ya. Zaman Imam Abu Hanifah, salah seorang guru saya menyebutkan bahawa Imam Abu Hanifah ada bincang satu masa lagi, kalau ada orang tawaf daripada atas Kaabah, boleh ke tidak? Zaman tu tak ada lah. Tapi sekarang nampaknya dah berlaku. Kaabah di bawah, tingkat tu ke atas, betul? Lepaskan Kaabah punya atap kan? Yang tingkat atas tu, saya tak tahulah siapa pernah pergi. Yang tingkat atas tu rasanya lepas atap Kaabah tu kan? Maksudnya begini, ni Kaabah. Ustaz, atas Kaabah tu rendah je. Ni Kaabah Tingkat kan? pertama tu dah tinggi daripada Kaabah dah. Ni tingkat berapa? 3, 4 katanya. Tingkat 3. Lepas tingkat 3 tu top lah. Bawah ni. Jadi rupa-rupanya zaman Abu Hanifah dia dah bayangkan satu masa nanti akan ada orang tawaf di atas Kaabah. Dan wallahu alam, mungkin ada orang kaya yang hebat-hebat ni, adik-beradik Bin Laden kalau ke mana ayah dia, adik dia ke, dia mari helikopter dah. Dia tawaf. Dia tawaf atas tu 7 kali. Lawan arah jam kan? Lawan arah jam. Gurung. Jadi, sebab dulu dah pernah berlaku dalam riwayat Israiliyat, kapal Nabi Nuh alaihissalam berlayar daripada tempat dia tu sampai ke Mekah, telah bertawaf di atas tapak Kaabah tu 7 hari 7 malam, duk pusing begitu. Riwayat Israiliyat. Sedaplah dengar telinga, dahsyatnya, hebatnya tu. Tapi Israiliyat lah. Penjelasan yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dengan sanad sahih daripada Atha Ibni Abi Rabah pula mengatakan lamanya Ibnu Umar berdiri semasa melempar jamrah sama dengan ukuran seorang membaca surah Al-Baqarah sudah. Berapa ratus ayat? 286. Betul kan? Betul kata? Baqarah. 286. 286 betul lah. Air lama ni. Ada 3 jam situ ni. Jadi dengan realiti hari ni agak payahlah untuk dibuat kan. Untuk sesak apa semua. Namun lepas kita dengar hadis ni, takdirlah Allah Ta'ala jemput ibu ayah sekalian pergi umrah, pergi haji ni.
Tapi umrah tak ada jamrah kan? Umrah ada jamrah ke? Tak ada kan? Pergi haji lah. Maksudnya, apa nama, cubalah berdiri seminit dua begitu je lah. Maksudnya dengan mengingatkan sunnah Rasulullah berdiri sekejap selepas melontar jamrah itu. Wallahu a'lam. Habis dah. Okey, baik. Ada umrah ifrad ke haji ifrad tu? Bagus buku ni. Tahallul melepaskan diri dari ihram. Polis tak bagi berdiri lama lepas melontar tu, sempat berdoa sekejap lepas tu kena halau. Boleh Ustaz pergi ke dekat jamrah tu. Okey. Ya, duduk depan tu. Pergi dekat dan kita masuk, pastikan betul-betul batu masuk dalam tempat yang betul. Ada tak dibincangkan sebelum ni, kita melontar jamrah ni, batu tak masuk, semua batu kita tak masuk dalam dia punya tu. Apa status kita punya tu? Takung. Uh, Kami sebut takung dia. Tempat takung dia tu lah. Yalah, dalam katalah kita duk lempar-lempar tu, semua batu kita tak masuk dalam tu. Kita kena Kata yakin. kedua, Kalau tak kena yakin tak yakin boleh. masuk. Kalau tak masuk, Ah. kena tambahlah Ustaz batu balingan tu. Kena bagi masuk. Kena yakin masuk. Kena pusing lagi balik, kena pasti masuk juga. Tak, masa kita tu memang terus bawa kira. batu spare banyak. Ya, Kita ya, bawa okey. batu tu banyak. Kalau kita rasa tak masuk, kita ambil lagi. Kita melontar lagi. Tak masuk dari sudut rukun hukum dia memang kena masuk lah maksudnya. Ya. Kena masuk Kena Ustaz. yakin masuk. Kalau tidak sempurna kita punya haji Tak Okey. sempurna. Dia sebab Kena bayar kadang-kadang ada dam yang ke tidak? macam baling tu Kalau batu tu ragu. termelantun keluar. So that's why that's why better pergi dekat. So baling, tak payah nak baling macam melontar peluru ke apa, Tunggu just sangat paling lah. dekat tu je. So Kalau kalau Okey, kita kita dah show silap dia masuk, lontar, dah dia kira kena okey. tiang. Dia kena tiang tu dia melantun semula. Pula. Jadi sekarang ni boleh Ustaz. Memang boleh pergi. Perempuan pun boleh pergi sampai depan. Kami memang pergi sampai betul-betul depan. Oh. Tapi kita kena tengok dia, Masa sekarang tu. dia buat besar. Dia punya takungan tu besar. Jadi kami boleh keliling tu. Keliling tu cari ruang yang kosong lontar. Jangan berebut pada satu sudut. Dia luas. Dia bujur, bentuk bujur. Macam kapal tu. Dengan Cari keadaan tempat orang ramai tu kosong. boleh lagi ya sekarang? Sebab Boleh. dia Kita tidak memang Ustaz, pergi sebentar depan kan? sekali. Boleh. Kita pergi depan sekali boleh. Bila pergi depan tu confident lagi. Masuk dalam tu kita nampak. Masuk. Tak kenalah tiang dia tu. Dia masuk terus dalam takungan tu. Ini memberi motivasi kepada ibu-ibu yang kemungkinan nama naik haji ni untuk pastikan betul-betul dapat menyelinap ke depan ya untuk melontar jamrah nanti. Tapi ada setengah tu sampai bersungguh dah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Dia lempar syaitan Ustaz. Dia memang semangat Lepas syaitan. betul-betul Tapi batu tu, nak tuju last kali batu syaitan. tu melantun kena dia balik. Bukan batu je Ustaz. Macam-macam yang buat. Payung, slipper, semua tu. Ngarut lah. Drive through Penang lah melontar. orang baling batu kena kepala orang. Kepala saya pun pernah kena baling batu. Dia masalah Ustaz. Masa kita nak patah balik tu. Kita nak keluar daripada lepas habis lontar. Kita nak keluar kena tunduk. Kalau tak kena daya. Oh tu ceritanya. Kita nak keluar orang baling kena daya nanti. Kena tunduk. Masa nak keluar kena tunduk cepat-cepat lari keluar. Liza kata bantu tak boleh kutip dah daripada bintang bilik hotel. Ya ke? Dia orang bagi ambil dekat lobi. Nanti ketua bilik akan ambil. Ketua bilik seorang. Wakil bilik akan bagus, ambil. Semua dekat hotel je. Tapi kalau gitu tak fair lah. Tapi kami cari jugalah feel dekat Mazrifah tu kutiplah sikit. Ambil kutip sikit. Mengutip tu. Ah, Kalau kutip gitu baik sikit. kita bawa guli daripada rumah Maksudnya kita nak rasa batu di tempat tu. Tapi dah seramai mana manusia duk melontar tu mesti dah habis kan. Dia kena recycle juga. Tak, dia orang tuang je dekat tepi jalan tu, dia orang tuang je dengan lori-lori agaknya banyak je orang kutip. Okey. Kak Syida kata zaman kami kutip batu di Muzdalifah. Ni ya berebut batu pula ya. Yang kecil yang besar. Itu belum lagi yang cuba-cuba nak bawa balik kononnya. Nak bawa balik ambil berkat ni. Batu Mekah ni. Tak boleh.
Mana boleh nak dekat kasut pun kena Iyalah. ketuk kan, kena ketuk buang habis. Tawaf pakai heli bah. Naik bagi je buat sa'i. Tak best. Kalau Kak Lina naik bagi car je. Bagi car apa nama? Golf. Batu Kadang-kadang kena masuk. dah sakit kaki tu terpaksa lah juga naik bagi tu. Tapi memang kalau jalan tu lagi sedap lah. Nak berhabis 7 kali tu kan? Ha. Gimari tu. Dia memang dia lalu tu kita pakai naik, minta dia bawa kita ke macam mana? Ada tempat dia. Kita Oh, kena Bagi pergi stesen dia tempat lah. dia. Kita boleh ride sendiri, Ustaz. Oh pula. Masa Ya, zaman kat time macam kami tu ada lagi skuter dia panggil. Sekarang tak ada dah kan Kak Lina. Sekarang ada bagi tu je. Tak ada Sekarang skuter. dulu ada skuter kan, sekarang dah tak ada Kami naik langsung. Saya skuter. baru balik, ada bagi je. So dia ramai-ramai naik. Dia Dia mudah lah. punca dia sebab ada yang salah guna Accident. lah, yang main-main accident, yang just for fun tak buat sa'i pun tapi just nak main skuter. Aduh, Jadi dia dah tak ada kan, langsung dah tak ada dah. Jadi bila naik bagi tu 10 minit siap. Tapi kurang rasa zoom lah kan. Kita nakkan rasa apa ni, berjalan jauh tu macam Siti Hajar. Tapi kita as long as kita dah pernah rasa tu, okey lah, mengimbau lah balik. Tapi dalam keadaan macam contoh sakit kaki ke, dah tak larat ke, atau macam kami hari tu sebab nak kerja flight. Kami transit 8 jam je. Jadi kalau kata buat sa'i jalan kaki memang akan terlepas flight. Jadi kami pilih untuk pakai bagilah Ustaz. 10 kalau minit siap. wanita istihadah pun macam mungkin lah perlu kalau dia pakai bagi ke Punya skuter ke. corner pun tak break kan. Sebab nak habiskan cepat. Tawaf ada, tapi masa tu dia tengah construction. So pagi tu tak boleh tawaf masa kita pergi hari tu lah. Tapi nanti mungkin akan ada balik lah. Okay. Tapi skuter memang dah tak ada langsung. Yalah, skuter Last memang tak masa berlomba. kami je kot Dina. Masa kami tu last skuter. Yang lepas Ya. tu dah bagi-bagi dah. Awal tahun bulan 2 hari tu yang kami transit 12 jam masa tu ada lagi. Bulan puasa dia dah. Bulan 2 rasanya lepas puasa. Sebelum puasa dah. Sebelum puasa dah tak ada. Tak, Baru lagi lah bagi. sebenarnya naik skuter tu pun tak best. Dia kena jalan juga. Kalau kita sihat kita nak Sebenarnya jalan. lah. Naik skuter tu memang tak ada Betul. feel. Tak Mm-mm. ada feel. Rasa Betul macam lah. main-main. Betul. Ni kat sini Dia nak kena jaga, nak kena sebab sambil nak berzikir tu nak kena Jaga bau semua keselamatan masa ni. memandu kenderaan. Tak apa, pemandu tu dia memang akan berhenti setiap kali kita nak angkat salam kepada Kaabah tu. Dia akan berhenti dekat Tak akan boleh Istilam, skuter tu istilam. Kak. Masa kita nak Skuter istilam tu tu. kan. istilam tu. Kalau skuter kan kita drive sendiri. So Masa skuter nak drive jaga sendiri. keselamatan sambil nak drive sambil tu nak berzikir. Betul. Kita Kan? kalau dah biasa bolehlah. Tapi yang ni memang bila ada orang depan lambat, kita rasa nak potong. So jadi macam jadi tak best lah. Memang tak best. Try juga sekali naik skuter tu tapi memang tak best. Tak best. Okay. Kena jalan juga. Bila kita penat tu kita akan rasa. Betul. Macam mana susahnya Siti Hajar. Naik kereta bagi ya. Naik dulu buat sebab kaki dah umrah sakit sunat, kan. okey Tak lah lihat kalau awak dah kita naik. banyak kali. Sakit lainlah. Kan? Kaki Kalau dah tak memang bengkak-bengkak, try jalan dah tu dekat best. dah dekat hari wukuf, kaki dah bengkak-bengkak, janganlah. Boleh janganlah nak paksa juga berjalan. Boleh ada kemudahan, boleh digunakan lah. Baik. Menarik ni. Menyebabkan kita berkobar-kobar juga ni. Tapi katanya yang ramai orang nak pergi musim sejuk katanya. Nanti ada pakej-pakej umrah musim sejuk. Jadi harganya pun kata lain. Mahal sikit Ustaz. Kalau musim sejuk harga dia tak sama. Dia yang mahalnya musim sejuk. Kemudian Ramadan tu confirm lah.
Apa Dengan itu cuti yang sekolah lah hujung Selalunya tahun. selalunya dia mahal lagi dalam 1,000 lah seorang. Satu kepala. Kalau musim sejuk. oh 1,000 tambah 1,000 lah maksudnya. Daripada harga biasa. Tapi memang selesa lah. Memang kata kalau siapa yang rasa akan tak tahan panas, dehydrated, bolehlah pergi musim sejuk. Better lah sebenarnya. Biasa musim sejuk tu bulan berapa? Ini bulan sekarang Sekarang dia dah start. Sampai start. bulan 1-2. Oh, Bulan Sekarang 3 dah start. masuk musim panas, balik dah start. Kalau musim panas dia sampai musim haji ya. Sampai masuk haji. Bulan 10. 10, 11, 12, 1, 2 gitulah lebih kurang. Ujung-ujung Ya. tahun lah kita kata ya. Ujung tahun, awal tahun. Boleh target tu. Tu cuti sekolah Ustaz boleh aim lah. Ustaz, boleh? Itulah. Nak tinggal 5 ketul ni panjang fikir. 5-6 ketul kat rumah ni. Allah. Okey, baik. Kita pergi masuk sikit lagi. Tajuk yang baru. Berkaitan dengan bab 10, pelbagai sunnah berkaitan ucapan dan meminta izin ini daripada adab lah. Dulu saya ingat sekolah di sekolah agama dulu ada satu madah ataupun subjek dia bunyi min adabil muslim. Min adabil muslim. Boleh kita lebih kurang lah. Min adabil muslim. Tapi ya maksudnya sama juga memanggil sastra. Sastra. Sebab tu sastrawan mereka digelar sebagai muaddib. Sastrawan. Dia orang yang pandai berbahasa, semestinya orang yang beradab. Dan sepatutnya orang yang manners lah. Kalau dalam konteks barat, gentleman. Orang yang kita kata itulah. Bila orang yang gentleman bermaksud dia bercakap juga dengan bahasa-bahasa yang santun. Kalau orang Melayu, orang yang santun lah. Dia digelar sebagai apa dia? Budiman. Orang budiman. Berbudi, orang budiman. Baik. Allah, kamu dia kak. Tutup pintu. Orang yang solat menjawab salam dengan isyarat. Sudah. Assalamualaikum, tengah semayang. Kita Assalamualaikum. Orang Shopee atas barang. COD. Kita bawa takbir. Subhanallah. Dah. Kalau kebetulan masa tu nak rokok ke nak sujud, Allahu Akbar, kuat bunyi. Nak bagi isyarat. Kita tengok apa yang dibincangkan di sini. Kalau begitu, apa yang sepatutnya dibuat. Imam Al-Qayyim berkata, Rasulullah SAW dikatakan menjawab salam dengan isyarat kepada orang yang sedang mengucapkan salam kepada baginda semasa sedang solat. Menurut Ibn Qayyim lagi, baginda tidak pernah menjawab ucapan salam dengan isyarat tangan. Tidak pernah menjawab ucapan salam dengan isyarat tangan, kepala dan jari tangan, melainkan semasa sedang solat. Baginda menjawab salam dengan isyarat kepada orang yang sedang mengucapkan salam kepadanya. Terdapat beberapa riwayat sahih tentang perkara ini. Di antara hadis yang dimaksudkan adalah Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Rasulullah SAW pernah mengutusku untuk sesuatu keperluan. Setelah itu mendapati baginda sedang mengerjakan salat. Aku mengucapkan salam dan baginda menjawab salamku dengan isyarat. Lagu mana isyarat tu? Wallahu alam, saya yakin dalam syarah hadis ada dijelaskan. Tapi yang boleh kita bayangkan setakat ni, kalau orang contohnya kita sedang solat, dia datang tengok kita dari belakang, dia tak perasan kita sedang solat. Assalamualaikum. Assalamualaikum kak. Jadi kita angkatlah tangan. Angkatlah. Benda tu tak ada masalah. Macam kami bincang dulu, guru kami, Dr. Syed Syaridan Saib Ahmad bin Aqil Hafizahullah, mazhab Syafi'i. Telefon berbunyi ketika mana tengah solat jemaah di sebuah masjid. Tiba-tiba kita tak mute kita punya phone, berbunyi. Nah,
Ada setengah orang ni dia buat keras begitu. Dia takut batal solat dia bergerak 2-3 kali serentak. Dia buat keras sampai ke lagu tu sampai sudah. Bini dia kau telefon dia balik lewat rumah ke, nak suruh beli pampers ke apa. Tapi kita dengar tu, ya Rabbi ya Karim, tolonglah. Nah, padahal dia boleh seluk, dia tekan je. Bahkan kalau dia seluk, dia keluarkan. Dia pun tak boleh, tak batal solat dia tu. Cuma dia takut sangat bergerak. Semua sebab difahami dalam mazhab Syafi'i, bergerak 3 kali itu membatalkan solat. Memang betul lah. Cuma yang tidak difahami adalah, termasuk saya dulu, kita ingatkan sepanjang solat tak boleh bergerak lebih 3 kali. Dah bergerak sekali, ada 2 lagi. Bergerak kali kedua, sekali lagi batal. Sebenarnya 3 kali serentak. Itu yang tak boleh. Setelah bergerak 2 kali, anggota besar, anggota kecil tak ada. Jari, telinga, tangan, mata, telinga tak ada masalah. Anggota besar, tangan, kaki apa semua. Jadi, kalau bergerak berjalan, step 1, 2, berhenti. Subhanallah, gerak balik. 1, 2, berhenti. 1 harakat, subhanallah. Gerak lagi 1, 2. Tak apa. 1, 2. Dia tak boleh. 1, 2, 3. Serentak. Batal. Itu Dr. Zahudin Abdul Rahman hafizahullah ketika mengendalikan bengkel solat beliau menunjukkan demonstrasi kepada kami. Begitu. Tapi orang kita ni memang takutlah. Dia jadi macam, kalau ada saf yang dah kosong tu pun dia biar begitu je, dia nak bergerak. Kemudian dia nak bergerak tu berat sangat, macam takut, macam berdosa sangat. Dia punya risau tu, Allah. Kita pun tolak dia. Tamak sangat berjalan. Okey. Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, Ibnu Majah. Imam Nawawi menyebutkan bahawa pengajaran hadis haram menjawab salam dengan ucapan masa solat. Haram. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tengah solat, tak boleh. Menjawab salam dengan isyarat tidak membatalkan solat, bahkan dianjurkan menjawab salam dengan isyarat. Angkat tangan ke. Dan seumpamanya, untuk orang tahu kita dah perasan dia bagi salam dan kita sedang dalam solat. Pendapat ini juga diterima oleh Imam Syafi'i dan sebagian besar ulama syarah Samsi. Apa yang berlaku kepada Juraih? Seorang ulama Yahudi yang sedang solat, ibunya datang bagi salam tu, dia tak jawab lah. Dia tak jawab. Ibu dia terasa hati sebab dia duduk solat sunat tak berhenti-berhenti. Sehinggalah ibu dia mendoakan kepada dia supaya mendapat sedikit ujian lah. Makbul doa mak dia. Dia pun diuji oleh seorang pelacur yang mencabar ataupun macam dia bersungguh-sungguh kata, aku nak goda Juraih ni supaya dia berzina lah. Jadi orang kampung kata, kalau kamu betul boleh buat ni, hebatlah gini. Dia pun kata, boleh buat. Dia pun datang goda kawan tu semayang, memang tak berdegih duduk semayang. Memang tak nilasung. Jadi frahlah kawan tu. Dia pun telah melakukan hubungan dengan pengembala kambing ke mana. Takdirnya mengandung. Akhirnya dia pun kata, inilah anak kandungan kepada ahli ibadah Juraih tu. Maka bila beranak-anak tu, dibawalah anak itu untuk orang kampung nak pergi tangkap Juraih tu lah. Apa berlaku? Baby tu bercakap. Itu antara beberapa baby yang bercakap ketika kecil, iaitu Nabi Isa, anak kepada Zaitun. Zaitun ke? Fir'aun punya Asia. Zaitun. Asia. Bini Firaun. Bini Fir'aun tak, dia punya pembantu tu, anak dia. Sarah. Maisarah. Masyita. Maisarah.
Masyita ke? Masyitah, Mbak Sarah Masyitah mana ni? Masyita Masyita tu tukang sikat rambut tu. masyita rambut. Masyita. Ada beberapa Kita baby betul. yang bercakap lah, Allah Ta'ala takdirkan. Yang kuasa Allah bercakap. Nabi Aisyah, anak Masyitah tu kan, masa nak terjun dalam api tu kah. Kemudian beberapa orang lagi baby lah. Termasuklah Jureh tadi dan seumpamanya. Ini disebut adalah hadis Rasulullah dalam pelbagai riwayat ya. Dan akhirnya bila baby tu cakap dia anak sia-sia, barulah si pelacur tu kata betul lah gini-gini mengaku. Maka barulah ibu dia memaafkan Jurai. Ceritanya tak jawab apa nama, tak jawab ialah dia tengah solat jawab. Salam. Tapi perbincangan di situ nanti adalah kalau solat sunat, kalau solat fardu, memanglah mandatorinya taat kepada Allah Ta'ala lagi. Tapi kalau solat sunat, kalau yang panggil itu adalah kita punya mak, yang memang wajib kita taat, ayah kita apa semua, maka ada keperluan untuk berhenti solat dan jawab dulu mereka punya panggilan salam dan seumpamanya. Kalau solat sunat ya, kalau solat faridah, solat fardu, maka selesailah dulu baru cari baliklah. Begitu keadaannya ya. Itu perbincangan di kalangan ulama, menariklah tentang hal tersebut, dan ia termasuk pula dalam bab nanti kaitan dengan ketaatan kepada kedua ibu bapa, keutamaan ketaatan kepada ibu bapa. Ada beberapa bab dalam satu peristiwa itu yang boleh diambil pengajaran dan seumpamanya. Baik. Okey, daripada Suhaib yakni Ar-Rumi, qala marartu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli fasallamtu alaihi faradda ilayya isharatan. Wa qala la a'lamu illa annahu qala isharatan bi isba'ih. Dengan isba' ini jari-jari ya. Aku melalui tempat Rasulullah SAW ketika itu baginda sedang mengerjakan solat. Aku mengucapkan salam, lalu baginda menjawab dengan isyarat. Maksudnya apa hukum bagi salam ketika orang sedang solat? Dah tahu kawan tu tengah solat. Dalam kes ni dia tahu dah. Aku melalui tempat Rasulullah ketika itu baginda sedang mengerjakan solat. Dia tahu. Jadi kalau kita sengaja tengok sahabat kita tengah solat, kita pun Assalamualaikum. Hai. Tak kena tu macam dia tengah solat. Tapi dalam kes ni, sahabat ni pula kita kena tahu. Memang mereka berbadi pula. Berlomba-lomba dengan Rasulullah siapa bagi salam dulu. Sebab mereka nak jawapan salam itu daripada Rasulullah SAW. Kan? Assalamualaikum. Salam sejahtera ke atas kamu. Maka wajib dibalas Waalaikumsalam. Setengah riwayat dengan tambahan warahmatullah. Jadi kalau Rasulullah yang jawab Waalaikumsalam dan salam sejahtera ke atasmu, dan doa Rasulullah adalah makbul. Tu yang sahabat-sahabat nak cari tu. Sebab tu mereka tak kira waktu jumpa Rasulullah solat pun bagi salam juga. Tapi dalam konteks kita ni dah kita tahu dah orang tu tengah solat. Kita pun pergi dekat dia perapat muka Assalamualaikum. Tak perlulah. Melainkan kita tak perasan dia tengah solat, cerita lain. Ini dia tengah solat. Tidak ada keperluan lah. Bila dia habis solat dulu, barulah kita Assalamualaikum. Dia pun jawab Waalaikumsalam. Okeylah. Perawi berkata, aku tidak tahu melainkan berkata baginda berisyarat darinya bi isba'ihi asabi', jari-jari. Maksudnya menurut apa yang saya faham adalah Rasulullah angkat tangan dan ialah macam okey. Tak kena jempol lah, jam juga tu. Tergelak kawan tu. Assalamualaikum. Tak batal memang tak batal solat, tapi terkejut kawan tu. Lagu mana ni? Bagi jempol pula. Baik, seterusnya hadir daripada Ahmad dalam Musnad, Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Khuzaimah dalam Sahih. Daripada Abdullah bin Umar berkata, aku bertanya Bilal Ibn Rabah yakni,
kaifa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaruddu alaihim hina kanu yusallimuna alaihi wa huwa fi salati qala kana yushiru biyadihi. Bagaimana cara Nabi SAW menjawab salam orang yang mengucapkan salam kepadanya ketika baginda sedang salat? Bila menjawab, baginda mengisyaratkan dengan tangannya. Angkat tangan lah kot, angkat tangan. Okey, aku dengar. Okey, jawab. Hadis Tirmizi, Abu Daud dan Baihaqi. Menurut Tirmizi, hadis ini darjatnya hasan. Sahih, disahihkan pula oleh Al-Azim Abadi dalam At-Ta'liq 'ala Ad-Darqutni dan Syekh Albani dalam As-Sahihah. Menurut redaksi ataupun riwayat record daripada Abu Daud, faqultu li Bilalin kaifa ra'aita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaruddu alaihim hina kanu yusallimuna alaihi wa huwa yusalli qala yaqul hakadha wa basata kaffahu wa basata Ja'far bin Auf kaffahu wa ja'ala batnahu asfala wa ja'ala zahrahu ila fawqin. Aku bertanya pada Bilal, bagaimana kamu menyaksikan Rasulullah menjawab salam? Orang yang mengucap salam ketika baginda sedang mengerjakan solat. Bilal menjawab begini, Bilal membentangkan tapak tangannya, demikian juga Ja'far bin Aun. Bagi beliau menjadikan tapak tangan di bahagian dalam menghadap ke bawah dan bahagian luar tapak tangan menghadap ke atas. Lagu mana? Ginilah. Ada. Bawah. Okey. Ada saya angkat tangan lah, maksudnya bagi isyarat. Okey. Difahami bahawa salam itu didengar, dijawab dengan isyarat. Rasulullah SAW masuk ke dalam masjid Bani Amr bin Auf, Masjid Quba, dan mengerjakan solat dalamnya. Masuklah orang-orang Ansar mengucapkan salam kepada baginda. Ketika itu beliau masuk, baginda masuk masjid bersama Suhaib. Ketika itu beliau, yakni orang tadi, masuk Amr bin Auf, masuk masjid bersama Suhaib Ar-Rumi. Aku pun bertanya pada Suhaib, bagaimana cara Rasulullah menjawab salam mereka padahal baginda sedang salat? Beliau menjawab, baginda mengisyaratkan dengan tangannya. Kalau nak pergi jauh lagi, Rasulullah mengajarkan ada bahasa isyarat lah. Menurut pendapat Imam Tirmizi, kedua hadis tersebut adalah hadis sahih walaupun kisah dalam hadis Suhaib berbeza dengan hadis Bilal. Namun keduanya diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Mungkin Ibnu Umar mendengar tata cara tersebut daripada keduanya. Jami' At-Tirmizi. Baik, hadis seterusnya kita pergi habis bab ni ya. Daripada Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, tatkala aku sampai di Habsyah, aku terus menemui Nabi SAW yang sedang mengerjakan solat. Aku mengucapkan salam kepada baginda. Lalu baginda menjawabnya dengan menganggukkan kepala. Satu lagi. Riwayat Baihaqi daripada Abdullah bin Mas'ud. Rasulullah angguk kepala pula. Tak diguna tangan. Ni angguk kepala. Maksudnya apa dia? Bagi isyarat, kita respon kepada salam tersebut, tapi gerakan anggota yang tidak membatalkan solat. Sekadar angguk tak ada masalah lah. Assalamualaikum. Tak. Apa hal tu? Ada angkat tangan. Lepas angkat tangan jempo. Tu tak boleh. Itu ada dua pergerakan. Hadis ini diriwayatkan oleh Baihaqi nombor 3497 oleh Ibnu Sirin. Menurut Baihaqi hadis ini sah tapi sanadnya terputus, munqati' pada tingkatan sahabat. Namun begitu, hadis ini tetap diamalkan oleh ulama seperti Muhammad bin Sirin. Bahkan beliau mengambilnya sebagai dalil menunjukkan hadis tersebut adalah sahih. Okey, habis sini Al-Azim Abadi menjelaskan di dalam Aunul Ma'bud, menjawab salam dengan isyarat sebagaimana yang tercantum dalam hadis ini adalah dengan menggunakan seluruh tapak tangan. Manakala dalam hadis Jabir, Aunul Ma'bud. Baik. Manakala dalam hadis Jabir adalah dengan tangan. Dalam hadis Ibnu Umar daripada Suhaib Ar-Rumi tadi pula adalah dengan jari tangan, dan dalam hadis Ibnu Mas'ud dengan kepala. Ada tangan, ada jari, ada telapak tangan, ada kepala. Semua riwayatnya semuanya kuatlah, dah boleh terima lah. Kesimpulannya, berdasarkan riwayat tersebut, semua cara menjawab salam
yang dibuat oleh Nabi tersebut boleh diamalkan. Perbuatan mengucap salam kepada orang yang sedang mengerjakan solat juga boleh. Dan orang yang mensolat, orang yang solat menjawabnya dengan isyarat. Menurut Al-Khattabi, dalam Ma'alimus Sunan, tidak boleh menjawab salam di dalam solat dengan perkataan dan ucapan. Bagaimanapun menjawabnya setelah selesai solat merupakan sunat dan menjawab dengan isyarat adalah baik. Bagaimana dengan mengeraskan mengeraskan sebutan tahlil, tahmid, takbir lah biasanya. Allahu Akbar. Orang Assalamualaikum. Tadilah Shopee. Assalamualaikum. COD. Assalamualaikum Kak. Assalamualaikum. Dia nampak macam ada orang. Ya. Nampak anak kita duduk main tu. Kat luar. Assalamualaikum. Kitanya duduk semayang. Wanita tidak boleh mengeraskan suara tu. Allah. Tak boleh. Dalam fiqh Syafi'i paling tinggi pun tepuk tangan kalau nak tegur imam. Tapi tidak praktikal sebenarnya dalam konteks hari ni. Yang pertama, makmum wanita. Tepuk tangan macam mana tepuk tangan bunyi apa? Yang paling praktikal subhanallah lah, subhanallah. Subhanallah. Itu praktikal lah. Wanita tidak dalam mazhab Syafi'i tidak dibenarkan walaupun subhanallah tu. Dia suruh tepuk tangan. Tapi pada saya tepuk tangan tu tak jadi apa tu. Tok Imam pula jenis dah oldies old timer ni, telinga pun tak berdengar, tak apa. Mana nak dengar tepuk tangan. Jadi wallahu alam ada keuzuran di situ disebabkan imam ataupun makmum yang mungkin jauh daripada imam nak tegur apa semua dan seumpamanya. Baik, akhir sekali, para pengikut mazhab Hanafiyah berselisih pendapat dalam persoalan menjawab salam dengan isyarat semasa mengerjakan solat. Mereka membawa dalil bagaimana tercantum dalam kitab Bada'i'us Sana'i. Mereka berselisih pendapat dalam dua perkara. Antaranya berpendapat tidak sepatutnya seorang mengucapkan salam kepada orang yang sedang solat. Dan barangkali difahami bahawa sahabat bagi solat pada Rasulullah tu khas untuk Rasulullah sebab sangat nakkan doa Rasulullah. Jadi sepatutnya pada orang lain, kalau orang lain solat tidak diberi salam. Dah tahu dia sedang solat, melainkan tidak tahu. Demikian pula orang yang solat tidak perlu menjawab salamnya sama ada dengan isyarat ataupun sebagainya. Apabila orang yang solat menjawab salam dengan ucapan, maka solatnya akan rosak kerana berbicara semasa solat. Sekiranya dia menjawab salam dengan isyarat, maka solatnya tidak rosak. Tetapi makruh, yang ini dibenci, kerana meninggalkan sunnah tidak sampai merosakkan solat. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud nombor 944 dan Daraqutni. Ia juga diriwayatkan oleh Baihaqi daripada Abu Ghatfan daripada Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, "Man asyara fi salatihi isyaratan tufhamu anhu falya'ud salatahu." Barang siapa yang melakukan isyarat dalam salatnya untuk menjawab salam kepada orang lain dan isyarat itu difahami oleh orang yang mengucapkan salam, hendaklah dia mengulangi solatnya. Tengok. Batalkan hadis-hadis di atas. Hadis ini riwayat daripada Daraqutni, Al-Hafiz Az-Zaila'i, Al-Hanafi dan Nasbur Rayah menjelaskan pengikut mazhab Hanafiyah hadis tersebut adalah jayyid. Hadis ini di sisi dia kuat. Jadi dia berpegang pada tak wajar jawab dengan isyarat pun batal solat ataupun tak batal. Batal ke tidak ni? Tak batal, tapi kena ulangi solat. Kalau ulangi solat batal lah tu. Sementara itu majoriti hafiz dan pentahqiq menilai hadis tersebut memiliki illat, iaitu kecacatan atau cacat. Abu Daud turut mendakwa hadis tersebut memang memiliki illat. Menurut Uqbah dalam Al-Sunan, hadis itu meragukan. Daraqutni berkata, Ibnu Abi Daud menceritakan kepada kami bahawasanya Abu Ghatfan adalah seorang perawi majhul yang tidak dikenali, termasuk majhul. Lafaz akhir hadis tersebut merupakan tambah hadis yang kemungkinan berasal daripada Ibnu Ishaq. Lafaz asal yang sahih daripada Rasulullah SAW adalah dengan memberi isyarat semasa mengerjakan solat. Jumhurlah, majoriti pun begitu. Panjang pula dia punya ni. Bla bla bla.
Situ. Al-Hafidh Ibn Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad menyatakan bahawa tidak ditemukan satu hadis sahih yang menentang hadis menjawab salam dengan isyarat. Hadis tersebut boleh dikatakan tidak sah daripada Nabi dan Abu Ghatfan, yakni yang kata batal tadilah, hanya merupakan seorang perawi majhul, itu tidak dikenali. Tapi masalahnya dalam mazhab Hanafiyah, hadis itu dianggap sebagai kuat. Itulah khilaf di kalangan ulama, sebab benda itulah hadis sampai berbeza dan status hadis di sisi mereka berbeza. Antara ulama yang mengulas persoalan ini adalah Ibnu Abdul Hadi dalam At-Tanqih. Abu Ghatfan dinilai sebagai orang yang boleh dipercayai oleh Ibnu Muayyan, Nasa'i dan selainnya. Pendapat ini dipersetujui oleh Al-Azim Abadi dalam kitab Ta'liq Al-Mughni 'ala Ad-Darqutni. Bagaimanapun satu lagi kelemahan hadis ini adalah riwayat Ibnu Ishaq. Dalam kitab At-Taqrib disebutkan bahawa Ibnu Ishaq adalah seorang perawi saduq yudallis, jujur tapi kerap melakukan tadlis. Apa dia? Dia kata benda yang tiada. Tadlis ni panjanglah dalam istilah hadis. Kalau hari ni dia nak kuatkan hadis dia tu, dia sebut benda yang contoh, sebenarnya dia dengar daripada orang yang hadir dalam majlis. Dia tak hadir pun majlis sama hadis dengan Tok Guru ni. Tapi dia kata, contohlah kawan kita bincang pasal apa yang kita bincang dalam kelas kita ni. Dia kata Dr. Zahiruddin ni begini. Semalam dia cerita pasal ni. Orang pun tanya, awak dengar sendiri ke? Sedikit. Kita tengok daripada 27-30 orang ni, tak ada pun dia. Dia dengar daripada Fini ke, daripada Kak Liza ke, daripada Kak Saripah ke, Kak Munirah ke. Nah, tapi dia bercakap tu macam dia ada dalam majlis kita hari ni. Tu tadlis dia panggil. Dia macam nak up dia punya status tu supaya lebih diyakini dia punya riwayat. Dia kata saya dengar sendiri daripada Tok Guru. Saya dengar hadis ni sendiri. Padahal dia dengar daripada orang yang hadir. Dia tu tak hadir. Tu antara contoh tadlis. Nah, di samping itu lafaz hadis itu juga dikatakan terdapat perbezaan. Perbezaan lafaz hadis dilihat dari dua sisi. Pertama, penambahan daripada lafaz matan hadis yang sangat popular daripada Abu Hurairah, at-tasbihur lil rijali wat tasfiqul lin nisa. Membaca tasbih khusus untuk lelaki, sedangkan perempuan menepuk punggung tangan. Tetapi masalahnya sandaran mazhab Syafi'i. Ya. Hadis ini memiliki beberapa jalur riwayat yang sahih dan tidak ada tambahan sebagaimana yang ditambahkan oleh Ibnu Ishaq. Kedua, hadis tersebut bertentangan dengan hadis sahih yang telah dikemukakan sebelumnya. Ibnu Hani berpendapat hadis tersebut tidak sahih, sanadnya dhaif. Bukan Ibnu Hani ni, Ibnu. Oleh yang demikian, jelaslah bahawa hadis-hadis yang dikemukakan sebelum menunjukkan hukum menjawab salat dengan isyarat semasa mengerjakan salat. Jelas juga bahawa hadis tersebut tidak bertentangan dengan hadis kuat yang lain. Dalam perkara ini, Baihaqi berpendapat hadis-hadis yang telah disebutkan terdahulu membolehkan seseorang mengucapkan salam kepada orang yang sedang salat, dan orang yang salat pula boleh menjawabnya dengan isyarat. Allamah Ibnu Utsaimin dalam fatwanya menjelaskan bahawa apabila seseorang mengucapkan salam kepada orang yang sedang salat, tidak perlu menjawabnya dengan ucapan. Sekiranya dia sengaja menjawab dengan ucapan, maka salatnya batal. Ini kerana menjawab salam dengan ucapan termasuk perkataan, bukannya zikir dan seumpamanya. Yang hanya boleh adalah zikir dalam salat. Zikir ayat Quran dan seumpamanya. Salam tersebut hanya perlu dijawab dengan menggunakan isyarat, iaitu dengan mengangkat tangan. Sekiranya orang yang mengucapkan salam masih berada di tempat tersebut sehingga selesai salat, hendaklah dia menjawab salam dengan ucapan, yakni habis salat, Waalaikumsalam. Namun jika selesai solat orang yang mengucapkan salam sudah tidak berada di situ, jawapannya dengan isyarat tadi sudah memadai. Lihat Majmu' Terangan Nawawi cerita Ihya Surah Arabi. Baik, tersalah di situ. Wallahu a'lam. Hukum menjawab panggilan ibu ketika solat sunat. Ni dah ada. Semua nama keluar mana-mana. Zaitun, Asiyah, semua keluar ya. Sarah. Masyarah lelaki kalau orang Arab ni. Ustaz Zul selalu duk ulang
Ustaz Khobaib pun ada bincang tempoh hari saya sempat masuk kelas dia tentang Maisarah. Orang Melayu Maisarah lelaki. Nama sebenar dia boleh jadi bukan Masyitah. Ya, riwayat Israiliyat yang tapi boleh guna dengan tahu bahawa dia adalah Al-Israiliyat. Kan ada riwayat sahih nama Masyitah? Saya pun ingat lupa. Fardu kecemasan, batalkan solat dan selamatkan nyawa, menjaga nyawa lebih baik. Ini maqasid syariah Kak Lina. Hifzun nafs, ya. Al-khamsah ad-daruriyah, 5 perkara yang syariah nak jaga. Yang pertama hifzuddin, agama. Yang kedua hifzun nafs, iaitu menjaga nyawa. Sebab solat boleh qada, boleh dilewatkan. Nyawa sekali itulah. Kak Syida, kalau suami panggil pula, ni menarik Kak Syida. Kalau suami terkunci kat luar, panggil-panggil macam mana? Kenalah cepat-cepat sudahkan solat baru buka pintu. Itu juga tu. Dia balik letih-letih. Nah, terjadi juga pada saya tu. Kalau imam tu salah baca, suami kita tiada orang lain solat sekali, boleh ke kita betulkan bacaan? Kalau imam tu salah baca, suami kita tiada orang lain solat sekali, boleh ke kita betulkan bacaan? Dia isu tegur ni kalau dalam mazhab Syafi'i kerana jaga aurat lah, suara wanita aurat menurut mazhab Syafi'i. Dengan suami tak ada aurat kalau ikut kaedahnya. Wallahu alam. Saya pun tak berani nak kata. Tapi kalau ikut kaedah asas, iaitu mazhab Syafi'i melarang. Sebab suruh tepuk tangan tu sebab apa? Sebab itulah cara yang tidak merendahkan aurat. Kalau ikut kaedah ni, bahawa seorang isteri tidaklah ada aurat dengan suami. Jadi nak tegur berbunyi suara tu, ada isu ke tidak? Kalau ikut kaedah asasnya, macam bolehlah. Tapi saya tak berani kata itulah mazhab Syafi'i punya. Mazhab Syafi'i ataupun mana-mana mazhab punya qaul lah. Boleh tanya Ustaz Zul nanti, kita bagi tugas pada Ustaz Zul. Macam biasa. Anak biasa jawab mesej masa solat, gerakan jari kecil, boleh lah ya? Boleh Kak Lina, tetapi kena faham bi'ah kita di Malaysia. Kalau buat begitu, saya rasa viral satu Malaysia orang ambil gambar tu. Ustaz Khairul Ikhwan dah kena ya. Padahal dia buka telefon tu tengok surah. Saya biasa buka telefon. Kalau nak baca surah panjang sikit, kita mana hafal banyak kan? Kalau nak baca semuka surah panjang-panjang kadang-kadang tu, saya buka lah telefon. Saya letak mode flight, saya buka ayat Quran. Kalau tak letak mode flight, bini telefon lah, mesej masuk lah. Jadi letak mode flight. Dah buka dah apps Quran. Jadi bolehlah baca. Dan perkara itu diharuskan dalam mazhab Syafi'i. Dia kias kepada pegang mushaf Quran lah. Tapi Arab biasa, dia ambil, dia tengok, lepas tu letak, dia tengok balik, tu dah kira lalai lah, seumpamanya. Tapi batal ke tidak, tak batal. Dalam kaedah mazhab Syafi'i pun tak batal, sebab jari gerak 1000 kali pun. Melainkan tangan kita gerak serentak sebanyak 3 kali, tu batal lah. At-tadlis, okey, riwayat bla bla bla. Maisarah bantu Siti Khadijah. Okey, baik, tak ada apa dah. InsyaAllah kita sambung nanti sesi seterusnya. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sengaja tak buka soalan dah lewat. Ya, dah lewat Ustaz. Ustaz, Semua dah macam engkau tak solat Syida? dengar? Ada masalah sikit. Tapi kan Ustaz, tapi itulah keperluan kita kalau kita nak bagi salam kepada orang solat tu memang rare lah kan. Cuma lagi kan macam perempuan kan, kalau suami balik macam Kak Syida pernah pengalaman pintu bilik kunci suami balik kan. Lepas tu takbir kuat dah, Allah Akbar. Lepas tu kan dia ketuk-ketuk. Semua macam dia faham dah, okey sekali dua tu kita kuatkan lagi. Mari kita solat, dia tak kacau lah kan. Sekadar meninggikan suara lah untuk dengan kadar didengari. Tak boleh Ya. menekan. Allah mahu. Allahu Akbar. Dengan kadar yang sesuai lah. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah kita bersenang sampai Allahu masa ni. a'lam. Bersenang dan dekat bersenang. So insyaAllah kita Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wal 'asri innal insana lafi khusr.
wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Minta diri dulu. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum. Jumpa lagi Terima semua. kasih, Ustaz. Terima kasih Terima semua. kasih Terima semua. kasih, Ustaz. Terima kasih semua. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum. Selamat Waalaikumsalam. malam. InsyaAllah kita jumpa petang esok kelas Ustaz Yusof. Okay, terima kasih semua. Saya tutup ya. Ya, bagus. Ya, insya Liza, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi